Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhabil huquqi alaina ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang dihormati Tuan Nazir, mantan Nazir kita, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Al-Ma'mur, Kampung Tanjung Sepan, yang dimulakan para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat. Pertama dan selama-lamanya, marilah kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam ini merupakan perjumpaan yang diridai dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita akan bawa bersama-sama amalan tersebut bertemu dengan Allah ketika yaumul mahsyar nanti, dan merupakan satu amalan kebaikan yang mampu untuk menambah berat timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Bermaksud bagi golongan lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, dan bagi golongan perempuan pula, kata Allah, ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan kerabat, sama ada sedikit atau banyak daripada harta yang ditinggalkan itu, iaitu bahagian yang telah diwajibkan, yakni ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamul Qur'ana wa 'allimuhun nas wa ta'allamul fara'id wa 'allimuha fa inni imru'un maqbudun wal 'ilmu marfu'un wa yushiqu an yakhtalifa ithnani fil fariidati wal mis'alati fala yajidani ahadan yukhbiruhuma. Nabi SAW bersabda, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah ilmu faraid
serta ajarkanlah ia. Sesungguhnya kata Nabi, aku ini adalah manusia biasa yang akan meninggal dunia juga. Dan ilmu juga akan hilang, yakni dengan kematian yang mempunyai ilmu tersebut. Sesungguhnya kata Nabi, aku sangat resah dan takut jika nantinya ada orang yang bertengkar tentang pembahagian warisan, yakni pusaka dan permasalahan lainnya, akan tetapi mereka tidak menemukan seorang pun yang sanggup meleraikan dan menyelesaikan masalah mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. InsyaAllah mudah-mudahan pengajian kita termasuk dalam tuntutan dan perintah Nabi SAW, iaitu belajar faraid, dan mudah-mudahan kita ajarkan kepada orang yang terdekat dengan kita terlebih dahulu, ahli keluarga kita, adik-beradik kita, anak-anak kita, dan keluarga-keluarga yang terdekat, supaya mereka faham, tahu tentang faraid, lebih-lebih lagi berkait dengan fiqh faraid. Tak tahu kira tak apa lagi, yang penting sekurang-kurangnya dia tahu apa hukum-hukum yang berkait dengan faraid, kerana ianya berkait dengan harta yang datang, yang masuk ke dalam kantung kita, yang masuk dalam poket kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang beriman, jangan kamu makan harta sesama kamu dengan cara yang batil. Dan Nabi juga menegaskan, kullu lahmin nabatat min haramin fannaru awla bih. Tiap-tiap daging yang tumbuh dalam badan kita dari sumber yang haram, maka fannaru awla bih, nerakalah tempat utamanya. Na'udzubillah. Dan ulama menegaskan lagi, orang yang mengambil hak, yakni memakan harta waris lain, ataupun dalam erti kata lain mengambil hak pusaka orang lain, juga termasuk dalam perkara memakan harta secara batil. Na'udzubillah min dzalik. Hakikat yang ada, harta, bahkan badan kita, anggota kita, semuanya milik Allah, milik Allah. Bila kita mati, formulanya begini, bila kita mati, harta ini akan kembali kepada siapa? Kepada Allah. Dan Allah yang akan memberikan semula kepada waris-waris kita melalui faraid. Kerana penentuan faraid ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala, fardatan minallah, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Tilka hududullah. Demikian itu adalah ketetapan had-had hudud dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengingkari ayat berkait dengan pusaka, na'udzubillah, hukumnya kafir. Kalau dia mengingkari, dia meyakini, ya betul, tapi dia ambil hak orang lain kerana tamak, masih belum lagi kafir, tetapi mengingkari. Kadang-kadang kata-kata ini boleh membawa padam. Kita mungkin pernah terdengar, faraid dah tak sesuai zaman sekarang, na'udzubillah. Menafikan kefarduan, ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beriktikad bahawasanya faraid ini zaman dulu-dulu bolehlah, zaman sekarang dah tak sesuai lagi lah, na'udzubillah, hukumnya kafir. Kerana mengingkari ketetapan kefarduan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bab hukum faraid. Malam ini muka surat 83, masih lagi dalam tajuk penegahan pusaka yang kedua. Yang pertama, sebelum ini kita dah bahaskan berkait dengan pembunuhan. Ada 3 perkara yang boleh menghalang seseorang daripada mewarisi harta pusaka. Pembunuhan yang pertama, yang lepas kita dah bincangkan. Apa jua jenis pembunuhan, sama ada sengaja ataupun tidak sengaja, maka dia terhalang daripada mewarisi harta pusaka orang yang mati tadi. Kalau orang yang mati tadi merupakan ayah dia, anak dia dan sebagainya, dan dia merupakan waris, dia penyebab kepada kematian orang tersebut, maka terhalang dia daripada mewarisi harta pusaka. Tak boleh, sekalipun tak sengaja, sekalipun benda itu benda yang dibolehkan dalam syarak, diharuskan. Seperti contoh seorang anak yang menjadi hakim, menentukan
menjatuhkan hukuman, cukup dalil, cukup bukti, cukup penyiasatan, didapati bersalah ayahnya, na'udzubillah, kerana mengedarkan darah, contoh, dan dihukum gantung sampai mati mandatori, juga anak ini tidak boleh mewarisi harta ayahnya, terhalang dia. Adakah dia berdosa menghukumkan? Tidak. Tetapi dengan sebab dia menghukumkan, maka mati ayah ini tadi juga termasuk dalam konteks pembunuhan. Dalam bab faraid, dia dikira terhalang. Bahkan kalau dia hanya sebagai seorang saksi sahaja, hakim orang lain, ayahnya didapati bersalah, dia menjadi saksi untuk mensabitkan ayahnya ini bersalah, juga terhalang daripada mewarisi harta pusaka. Ini dalam bab pembunuhan, cukup ketat dalam bab pewarisan ini. Berkait dengan pembunuhan, apa jua jenis pembunuhan, maka ianya terhalang. Yang kedua, berlainan agama atau murtad. An Usamah bin Zaid anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yarithul muslimul kafira wa la yarithul kafirul muslimah, muttafaqun alaih. Daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Islam tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Sekalipun dia adalah waris, ayahnya Muslim, anaknya murtad, na'udzubillah, anak ini terhalang bila ayahnya mati. Ayahnya Muslim, anaknya murtad, na'udzubillah, ayahnya juga terhalang bila anaknya mati. Sedangkan masing-masing mewarisi harta sesama mereka. Ayah mewarisi anak, anak mewarisi ayah. Bila ada perkara yang menghalang, apa dia? Dengan sebab berbeza agama, maka terhalang salah seorang daripadanya untuk mewarisi harta. Salah satu perkara yang menegah daripada pewarisan harta pusaka ialah perbezaan agama di antara ahli waris dan si mati. Kedua-duanya tidak mewarisi antara satu sama lain. Bukan hanya waris yang tidak Islam sahaja tak dapat, bahkan waris yang Islam pun tak dapat jika si mati bukan Islam, walaupun ada hubungan kerabat, anak dia ataupun ibu dia ataupun ayahnya. Umpamanya seseorang anak yang Muslim tidak mewarisi harta pusaka ayahnya yang kafir, dan seorang ibu yang kafir tidak mewarisi harta pusaka anaknya yang Muslim. Macam yang saya katakan tadi, sama ada dia murtad ataupun salah seorangnya mu'allaf, memeluk agama Islam. Jadi mungkin mak atau ayahnya belum lagi mendapat hidayah, meninggal dunia dalam keadaan bukan Islam. Anak yang Islam ini tidak boleh mewarisi harta pusaka. Ini dari sudut hukum. Ini dari sudut hukum. Tapi dari segi undang-undang unit pusaka kecil, bila kata anak, maka dia berhak mewarisi harta. Yang ini dari segi hukum undang-undang, dalam bab Allahumma shalli ala sayyidina unit pusaka kecil. Kalau tuan-tuan pernah, mungkin ada yang pernah berurusan di Kuala Langat, di pejabat daerah Tanah Kuala Langat tingkat 1 bawah sekali, dekat tepi tangga, unit pusaka kecil. Ini urusan untuk waris, sama ada untuk bicara kuasa, melantik pemegang amanah, dan juga seterusnya mengeluarkan satu sijil untuk menentukan siapa di kalangan ahli waris, barulah boleh untuk proses pindah nama, geran tanah, geran rumah dan sebagainya. Dan benda ini mengambil masa sekitar paling-paling pun 6 bulan. Itu pun kadang-kadang belum selesai, kadang-kadang bertahun baru selesai. Jadi dalam tempoh itu kadang-kadang ada harta si mati yang menghasilkan duit, sama ada dari segi harta kebun, hasil kebun, ataupun hasil sewa rumah dan sebagainya. Jangan tunggu bila dah selesai daripada urusan-urusan tu baru nak faraid. Jangan.
Faraid perlu disegerakan bila kematian berlaku, terus urusan faraid. Bila kata faraid ini apa? Menentukan siap-siap alung dapat berapa, mak sebagai isteri kepada ayah dah meninggal dunia, mak dapat berapa, kami anak-anak yang alung dapat berapa, angah dapat berapa, mengikut pecahan daripada ketentuan faraid. Dah cukup itu saja. Supaya apa? Bila tempoh selesainya urusan pindah nama dan sebagainya mengambil masa yang lama, dalam tempoh itu ada harta-harta yang menghasilkan, sama ada dari segi hasil sawitnya ataupun sewa rumah. Jadi duit yang ada itu boleh terus bahagi mengikut kiraan faraid tadi. Kadang-kadang orang anggap benda ni tak apalah, tunggulah nanti dah bicara kuasa, baru kita bahagi-bahagi. Habis dalam tempoh 6 bulan ni ada hasil, siapa yang makan? Hati-hati, sebab itu kena tentukan awal-awal. Buang persepsi yang dulu-dulu orang kata kubur merah lagi sibuk cerita pasal harta. Kita bukan cerita pasal harta, kita cerita tentang hukum Allah. Kita tak bincang berapa tanah arwah ayah. Kita tak bincang berapa buah rumah ayah. Tidak, kita cuma bincang ini bahagian mak nanti 1/6, ini bahagian alung 1/4 contoh, angah 1/4 dan begitu seterusnya. Itu sahaja. Kita tak bincang berapa ekar tanah arwah ayah ada, berapa buah rumah, kumpulkan geran dan sebagainya. Bukan itu objektif faraid. Tetapi objektif faraid adalah memastikan pemindahan harta daripada si mati ini tadi pergi kepada warisnya dengan cara yang syariah, patuh syariah, yang diredai oleh Allah. Bahkan bukan hanya diredai, diperintahkan oleh Allah supaya diberikan kepada waris-waris yang berhak. Orang yang murtad juga termasuk dalam kategori orang kafir. Maka keislaman dan kekufuran seseorang itu ditentukan ketika si mati meninggal dunia. Contohnya Abang John, muka surat 84. Contohnya semasa Abang John ni nama orang lah, masih hidup, John ni masih beragama Islam. Setelah abangnya meninggal dunia, John murtad, na'udzubillah. Lepas abangnya meninggal, baru dia murtad. Walaupun dia murtad, namun John tetap memperolehi harta pusaka abangnya. Kerana apa? Kerana semasa abangnya mati, John masih lagi Islam. Lihat statusnya ketika mana pemilik harta mati. Bila pemilik harta mati, lihat keadaan itu, warisnya cukup tak syarat-syaratnya? Ada tak perkara-perkara yang menghalang daripada waris ini untuk mewarisi harta pusaka ketika mati? Jadi kalau contoh 1 hari bulan 3 2023 meninggal dunia, dan pada hari itu, waktu itu anak-anaknya semuanya masih lagi Muslim. Lepas setahun daripada itu, ataupun lepas sebulan lah, lepas sebulan daripada itu, anaknya semuanya murtad, na'udzubillah, juga termasuk ahli waris kerana statusnya Muslim ketika pemilik harta meninggal dunia. Namun begitu, harta orang murtad tersebut menjadi harta ghanimah bagi kaum muslimin. Yang ini perbincangannya cukup panjang tentang harta ghanimah. Apa makna harta ghanimah? Harta rampasan. Dan harta rampasan ini boleh rujuk dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-41. Secara ringkasnya, hanya 5 golongan sahaja yang berhak untuk mendapat harta ghanimah. 1/5 untuk Allah dan juga Rasul, kerabat Nabi, yakni kaum ahli bait, kemudian anak yatim, fakir miskin, ibnu sabil, dan orang yang terlantar dalam perjalanan, orang yang musafir dalam keadaan kekurangan harta. Kemudian selebihnya 4/5 adalah untuk pasukan-pasukan yang berperang. Bukan bermakna semua orang yang berperang ni. Ketika zaman Nabi SAW, peperangan Badar, peperangan Khandaq dan sebagainya, ada harta rampasan. 1/5 untuk Allah dan Rasul dan kaum kerabat. Terpulang kepada baginda ketika itu nak berikan kepada siapa. Selebihnya 4/5 barulah kepada ahli-ahli tentera yang turut berjuang bersama dengan Nabi ketika berperang dan menang, dan ada harta rampasan. Kemudian harta rampasan ni pula ada jenis-jenisnya.
ada jenis harta yang orang kata apa, aset alih, ada yang alih ataupun bergerak, dan ada juga harta yang tak bergerak. Seperti contoh tanah, ada yang bergerak, kita nampaklah duit, harta, contoh macam harta duit, emas dan sebagainya. Yang bergerak, yang tak bergerak, mungkin dari segi tanah, kita dapat menawan satu negeri, negeri itu negeri orang kafir, dan kita berperang dapat tanah. Ini harta tidak alih, aset tidak alih. Dan lagi satu harta yang dikatakan tawanan. Tawanan inilah yang akan menjadi, sama ada nak jadi hamba dan sebagainya, tapi sekarang dah tak ada lagi dah. Tak ada istilah, cuma kita ambil dari sudut ilmu apa dia yang dikatakan harta ghanimah. 5 pembahagiannya, 1/5 kepada Nabi dan juga Allah Subhanahu Wa Taala, selebihnya untuk kaum muslimin, tentera yang turut berserta bersama dengan Nabi ketika berperang. Keadaan ini berbeza jika John murtad sebelum abangnya mati. John tidak akan memperolehi harta warisan abangnya walaupun selepas itu dia memeluk Islam. Walaupun selepas itu dia memeluk agama Islam semula, kerana ketika abangnya mati, John berada dalam keadaan kufur. Jadi lihat statusnya waris ini ketika pemilik harta mati. Ketika itu adakah warisnya seorang Muslim ataupun tidak? Kalau seorang Muslim, walaupun baru sejam dia memeluk Islam, walaupun baru sehari, maka dia berhak untuk mewarisi harta pusaka. Yang ketiga, hamba sahaya. Hamba ialah seseorang yang mempunyai kelemahan hukmi kerana kekufuran. Seseorang hamba tidak layak mewarisi harta pusaka dan dia juga tidak diwarisi. Ini adalah kerana dia tidak berkelayakan untuk memiliki harta berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Abdan mamlukan la yaqdiru ala syai'in. Seorang hamba abdi yang menjadi milik orang, yakni hamba kepada tuannya, yang tidak berkuasa melakukan sesuatu pun dengan bebasnya. Surah An-Nahl ayat 75. Cuma hamba ini ada beberapa jenis kategori, nanti kita akan masuk dalam bentuk penghambaan ini. Walaupun sekarang dah tak ada, tapi dari sudut ilmu kita kena tahu. Akan datang kita tak tahu, mungkin ada kekurangan dan sebagainya, na'udzubillah. Kalau boleh tak adalah berlaku dalam hidup kita perkara-perkara macam itu. Tapi kalau ada, kita kena ke depan untuk mempertahankan agama Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ba'a 'abdan famaluhu lilladzi ba'ahu illa ay yashtarita al-mubta'u." Sesiapa yang menjual seorang hamba sedangkan dia, yakni hamba, memiliki harta, maka hartanya tersebut menjadi milik pembelinya, kecuali bila hamba tersebut mensyaratkannya, iaitu membuat perjanjian dahulu dengan pembelinya supaya hartanya tidak menjadi milik tuannya yang baru tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Melainkan ada diletakkan syarat oleh hamba ini tadi sebelum proses pembelian oleh tuan yang baru. Tetapi kalau tak ada syarat, hartanya juga akan termasuk milik tuannya. Dia tidak boleh memiliki harta. Semua bentuk penghambaan tidak berhak mewarisi dan diwarisi, iaitu yang pertama jenis hamba. Bentuk hamba yang pertama dinamakan qin, yakni hamba dimiliki sepenuhnya oleh tuannya secara mutlak. Dari sudut harta, anggotanya juga milik tuannya. Maka bebas-bebasnya tuannya untuk melakukan apa sahaja kepada hambanya. Yang kedua, hamba mudabbar, iaitu hamba yang akan bebas setelah tuannya meninggal dunia. Ini juga berkait dengan syarat-syarat yang mungkin ditetapkan antara pembeli yang baru, yakni tuan yang baru, dengan hamba sebelum proses pembelian tersebut. Yang ketiga, si mukatib, iaitu hamba yang akan dibebaskan setelah dapat membayar sejumlah wang kepada tuannya. Ada perjanjian, aku beli kau ni
Dekat pasar macam cerita Piramli kan. Keleng 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 bunyi lonceng. Dan cerita Piramli. 2 dinar, 10 dinar. Yang ni tak laku-laku juga yang tua ni. 10 dinar contoh dia beli. Ada perjanjian antara hambanya dengan tuan baru. Aku akan cuba cari harta dan tebus diriku. Kalau setuju, maka dia dinamakan hamba mukatib. Ada perjanjian dan dia akan dibebaskan setelah dapat membayar sejumlah wang kepada tuannya. Kemudian yang keempat, hamba muba'ad, iaitu hamba yang dimiliki separuh oleh seorang dan separuh lagi oleh orang yang lain. Setengah-setengah, separuh-separuh. Pagi, siang kau bekerja dengan tuan kat sana, malam kau bekerja dengan aku pula. Ataupun pagi dengan dia, petang bekerja dengan aku. Ni maknanya dia ni ada 2 tuan. Tuan yang pertama dan tuan yang kedua ini dipanggil sebagai jenis muba'ad. Kemudian yang kelima, jenis hamba atau bentuk hamba ummul walad, iaitu hamba perempuan yang bersama dengan tuannya kemudian memperolehi anak. Hamba tersebut tidak boleh dijual atau dihibahkan. Jika tuan itu mati, hamba tersebut menjadi bebas, tak boleh diwarisi oleh anaknya, kerana hamba ini bukan harta pusaka. Dia ingat, ayahnya ni dulu ada hamba, jadi hamba ni pun kena faraid juga. Tak. Secara automatik yang dikatakan ummul walad ini, dia akan bebas ketika mana tuannya meninggal dunia. Tujuan syarak menghalang hamba daripada mewarisi harta pusaka kerana dia berada di bawah kekuasaan tuannya dan dia telah hilang keahlian untuk memiliki harta. Segala harta yang dimilikinya akan menjadi hak tuannya. Perkara yang selain daripada 3 perkara yang menegah seseorang daripada menerima pusaka tidak akan menghalang seseorang daripada menerima haknya. 3 syarat ini, 3 perkara ini tak ada pada dirinya. Tetapi waktu dia hidup, dia ni, maknya kata dia ni anak derhaka, aku tak mengaku dia anak. Tetapi ada tak kait dengan 3 perkara yang menghalang dia mewarisi harta pusaka? Tak ada. Maka sekalipun ketika hidup dia sebagai seorang anak yang derhaka, maknya tak mengaku dia sebagai anak, bila maknya mati, anak ini boleh mewarisi harta pusaka. Itu dalam konteks derhaka satu perkara yang lain, tetapi dia ada hak untuk mewarisi harta ibunya sekalipun dia anak yang derhaka, anak yang dibuang. Cukup syarat dari segi dia sebagai nasab anak yang sah taraf daripada ibunya atau ayahnya, maka dia berhak untuk mewarisi harta pusaka jika tiada 3 perkara yang menghalang ini. Seumpama bayi orang gila, anak derhaka, abang bunuh kawannya. Abang bunuh kawannya maknanya apa? Seorang abang ini sepatutnya dia boleh mewarisi harta adiknya, tetapi dia bunuh kawannya. Kawan si abang ni, status abang ni pembunuh lah. Adakah dia terhalang mewarisi harta pusaka? Tidak. Yang terhalang ini pembunuh kepada pemilik harta. Bukan dia bunuh orang lain, dia terhalang secara total untuk mewarisi harta pusaka. Tidak. Maknanya status pembunuh yang menjadi penghalang adalah dia yang menyebabkan matinya pemilik harta, bukan orang lain. Abang bunuh kawannya, orang yang koma, orang tua yang nyanyuk, orang yang dipenjarakan dan sebagainya. Mereka semua layak untuk menerima harta pusaka jika mereka masih hidup ketika seseorang itu meninggal dunia. Apa hikmah kenapa Islam tuntut supaya disegerakan untuk pembahagian faraid? Sebab kita tak tahu lepas seminggu, lepas sebulan mungkin ada waris-waris yang meninggal kemudian. Bila meninggal lagi, maka akan berlakunya munasahat, iaitu kematian bertingkat. Bila berlaku kematian bertingkat, bukan tak boleh kira, boleh, tapi jadi sukar. Jadi sukar, kena buat kiraan daripada step yang pertama, step yang kedua. Kalau ada 10 munasahat, ambil masa yang agak panjang untuk selesaikan satu persatu. Munasahat pertama, ketika mati siapa waris yang ada ketika itu, senaraikan, kemudian tentukan. Munasahat yang kedua, tingkat yang kedua, siapa pula yang mati selepas itu.
Sebab tu jangan tertangguh-tangguh, jangan ditangguh-tangguh. Tentukan siap-siap bila berlaku kematian. Kita bukan cerita tentang harta. Jangan risau. Jangan risau. Kalau orang nak petikai pun terpulang pada dia. Kita cari redha Allah, bukan cari redha manusia. Apa guna kita cari redha manusia tapi dalam masa yang sama kita mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik. Ahli-ahli waris yang berhak, muka surat 87. Ashabul irthi, iaitu ahli waris. Jika berlaku suatu kematian, bukan semua ahli keluarga si mati layak untuk menerima harta pusakanya. Tak semua. Sebab nanti kita akan kenal pasti di kalangan ahli waris yang mewarisi harta pusaka ada 25 orang, 15 lelaki, 10 perempuan. Terdapat 25 orang sahaja yang berhak mendapat harta pusaka. Mereka dapat dibahagikan kepada dua jenis kategori, iaitu yang pertama mengikut jantina dan yang kedua mengikut sebab kenapa dia boleh mendapat pusaka. Kategori mengikut jantina. Ahli waris yang dikategorikan mengikut jantina mempunyai 15 orang dari pihak lelaki dan 10 orang daripada pihak perempuan. A. Ahli waris lelaki, al-warithuna minar rijal. Yang pertama, suami. Walaupun suaminya suami yang baru sahaja nikah. Aku terima nikahnya dengan mas kahwin RM300 tunai. Kawan sebelah saksi sah. Sah. Amin. Alhamdulillah. Meninggal dunia, bini dia meninggal. Ataupun suaminya meninggal, isterinya berhak mewarisi harta pusaka. Suaminya bila mati bini dia berhak mewarisi harta pusaka. Ini kisah benar. Apabila akal kita, emosi kita bertentangan dengan syariat. Kisah benar saya nak ceritakan dengan tuan-tuan dan juga puan-puan. Bila mana satu keadaan emosi kita melebihi perintah Allah. Satu kisah ketika orang ini dia ada anak perempuan. Anak perempuan dia seorang je, anak tunggal. Berkahwin dengan lelaki yang bukan warga negara. Dari sudut undang-undang dan hukum Islam sah dia sebagai suami. Dalam masa yang sama, keluarga sebelah perempuan macam tak berkenan dalam orang luar. Dah tak kenal, tiba-tiba kahwin dengan anak kita. Walaupun walinya, bapanya terpaksa. Maksudnya apa? Walaupun tak suka, nikahkan jugalah. Itu tanggungjawab wali. Berlakulah pernikahan secara sah. Tak sampai setahun belum dapat anak dan belum pun mengandung perempuan ini, meninggal dunia. Dan hartanya cukup banyak. Hartanya cukup banyak. Tanah ada, rumah ada, kenderaan yang mewah ada. Suami ni tadi dapat berapa ikut faraid? 1/2. Sebab isterinya tiada anak. Tuan-tuan, puan-puan sebagai mak dan ayah kepada anak yang perempuan ini, agak-agak nak bagi tak setengah tu? Muslimat kat belakang. Ini emosi. Emosi yang kadang-kadang kita tak faham. Inilah perintah Allah yang sepatutnya suami ini dapat 1/2 daripada harta anak kita. Muncullah macam-macam timbul. Kau dah baru kahwin, kami tak suka kau. Dapat 1/2 pula tu, banyak. Ini perintah Allah. Sebab itu kita kena buat perancangan awal-awal. Buat perancangan awal-awal. Kalau yang belum pernah buat perancangan, buat siap-siap. Kalau boleh siap, kita ada file peribadi masing-masing. Senaraikan harta yang kita ada. Banyak mana harta yang kita ada. Kemudian siapa waris-waris kita. Aku ada anak lelaki, ada anak perempuan, ada ayah, ada ibu, isteri ada 2 contoh. Isteri ada 2. Tentukan siap-siap. Okey.
Bila kita tengok keputusan, okey, aku puas hati. Kalau aku mati pun aku dalam keadaan yang senang hati. Semuanya aku rasa patut dapat banyak nilai untuk faraid. Bila berlaku dalam keadaan macam tadi, kalaulah anak perempuan ini membuat perancangan, harta yang dia ada yang banyak, nilainya jutaan tau, bukan sikit-sikit, jutaan, dia mungkin boleh buat hibah atau wasiat semasa dia hidup. Sebab dia tahu dan faham, kalau aku mati nanti ni, suami aku ni akan dapat 1/2. Jadi macam mana cara? Bukan kita nak mengelak, tak, tetapi ini perancangan harta. Harus untuk kita nak bagi kepada siapa saja harta kita semasa kita hidup, sekalipun bukan kepada keluarga kita, sekalipun bukan kepada orang Islam sekalipun, itu hak kita. Kita ada RM10, tengok orang minta sedekah walaupun bukan Islam, kita bagi, hibah. Harus semasa kita hidup, itu syaratnya. Itu baru dipanggil sebagai hibah. Atau buat wasiat, buat siap-siap dokumentasinya, perjanjiannya dan sebagainya, ada hitam putihnya. Bila mati nanti diwasiatkan kepada sekian. Jadi harta pusaka yang asalnya banyak jadi sikit, jadi dapat dekat suaminya 1/2 kalau dia faham. Tapi kalau dia tak tahu dan tak faham, maka ayah keluarga sebelah perempuan ini terpaksa redha. 1/2 adalah miliknya. Dalam cerita kisah benar ini, dia tak bagi. Agak-agak apa hukumnya? Haram memakan harta secara batil. Kau tak suka, itu perkara kedua. Tetapi ini adalah hak dia yang Allah dah tentukan, faridatan minallah. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun alim. Siapa yang mengingkari dengan perintah Allah berkait dengan faraid ayat sebelumnya, maka akan dimasukkan dia ke dalam neraka Allah, na'udzubillah, kekal ia di dalamnya, walahu 'adzabun muhin. Bukan duduk saja, bagi dia siksa yang amat memedihkan. Hati-hati. Buat perancangan siap-siap. Buat perancangan awal-awal. Sebab kadang-kadang ada yang kita rasa dia ni dapat kot, tapi bila kira-kira tentukan, dia tak dapat. Contoh anak angkat kita, kalau kita ada anak angkat, dia bukan waris. Atau menantu kita yang perempuan, kita ada anak lelaki seorang, dialah yang kerja, suami dah tak ada, kita ada menantu kat rumah, dialah yang jaga kita, dialah yang bagi makan kita, masakkan kita, basuh pakai kita, cebok kita, kita tak boleh ketandas. Bila kita tahu dia bukan ahli waris, kita boleh buat wasiat kepada dia, kita boleh bagi hibah semasa hidup kepada dia. Sebab kita tahu. Buat perancangan awal-awal. Yang kedua, bapa. Ni bapa kepada si mati. Bapa kepada si mati. Kadang-kadang orang salah faham bila jumpa dengan saya, Ustaz, ayah saya meninggal dunia. Baru saja meninggal dunia. Kami ada adik-beradik. Kemudian bapa ada tak? Bapa dah meninggal, dia kata. Tak maksud bapa ni, bapa kepada si mati. Bukan bapa dia yang tanya. Bila dia cakap macam tu, bila saya kata bapa ada lagi tak, bapa si mati, bapa baru meninggal dunia semalam, dia kata. Bukan bapa kepada si mati. Itu maksud bapa di sini. Bila kata suami, suami kepada si mati. Bila kata bapa kepada si mati. Jadi si mati ini, kalau ikut carta dia, bapa dia sebelah atas, ibu. Kemudian seiring dengan dia, pasangan dia. Kemudian bawahnya adalah anak-anaknya. Sebelah sini pula adik-beradiknya pula. Ini carta. Kalau nanti kita akan masuk dalam bab carta nanti, kita akan jumpa muka surat 93 nanti. Yang ketiga, datuk sebelah bapa. Maksudnya bapa kepada bapa. Jelas? Datuk sebelah bapa bermaksud bapa kepada bapa si mati. Hujungnya kena letak si mati. Sebab nak bagi faham, takut keliru. Bapa kepada ibu. Kita orang Melayu panggil datuk juga. Belah mak kita, itu tak termasuk dalam waris. Yang dikatakan waris datuk ini adalah bapa kepada bapa. Dan begitulah seterusnya ke atas.
Bapa kepada bapa, bapa kepada bapa kepada bapa semati. Bapa kepada bapa kepada bapa kepada bapa semati. Ikut jalur bapa. Jalur ibu, bapa, iaitu atuk dah tak termasuk dalam waris. Kemudian yang keempat, anak lelaki. Anak lelaki kepada si mati. Begitu juga seterusnya ke bawah. Cucu lelaki daripada anak lelaki. Cucu lelaki daripada anak perempuan kita panggil cucu juga. Tapi istilah bahasa Arab, ibnu ibn dan ibnu bint. Anak lelaki daripada anak lelaki, cucu kita. Anak lelaki daripada anak perempuan, cucu kita. Anak yang sebelah perempuan, iaitu cucu daripada sebelah perempuan, tak termasuk dalam ahli waris. Hanya daripada belah lelaki sahaja. Yang kelima, cucu lelaki daripada anak lelaki, macam saya katakan tadi. Yang keenam, saudara lelaki seibu sebapa, adik-beradik si mati. Seibu dan sebapa. Adik-beradik ni dia ada 3 kategori yang dikatakan waris. Walaupun daripada luar faraid ada banyak jenis adik-beradik. Susuan pun kita panggil adik-beradik. Adik-beradik susuan, adik-beradik angkat. Tapi yang itu tak termasuk. Hanya 3 sahaja jenis adik-beradik yang termasuk dalam ahli waris. Yang pertama, adik-beradik seibu sebapa. Sama mak dan sama ayah. Bila meninggal dunia, dia adalah adik-beradik seibu sebapa dengan si mati. Sama maknya dengan si mati, sama bapaknya dengan si mati. Ini yang ke-6. Yang ke-7, saudara lelaki sebapa. Sama bapa, lain mak. Nampak tak gambaran? Simak kat belakang, tengok atas. Dia membayangkan, apa dia ni? Saudara lelaki sebapa. Sama bapa, lain mak. Contoh, Abu berkahwin dengan Fatimah, dapat seorang anak lelaki. Kemudian Abu kahwin lain, kahwin dengan Mastura. Saya nak sebut je nama, tak apalah, dia faham. Mastura, isteri yang kedua, dapat anak lelaki. Anak lelaki daripada Mastura dengan anak lelaki daripada siapa tadi? Aminah. Aminah ke Fatimah, saya lupa dah. Ini yang dikatakan saudara sebapa, lain mak. Saudara sebapa. Yang ke-8, saudara lelaki seibu. Sebaliknya lah. Kalau tadi sama mak, yang ni sama ibu. Aminah kahwin dengan Abu, dapat anak lelaki. Abu meninggal dunia. Aminah kahwin lain dengan lelaki lain. Ataupun bercerai, kahwin dengan lelaki lain, dapat anak lelaki lagi. Maka 2 orang anak lelaki ini dikatakan adik-beradik seibu. Bukan sebapa, bukan seibu, sebapa. Yang ke-9, anak saudara lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa. Apa ni Ustaz? Saya nak masukkan kat sini tapi tak boleh buka pula. Tidak, saya boleh tunjukkan carta. Ada yang boleh bantu tak? Dah cucuk dah. Sini dekat kabel ni. Situ cucuk dah. Okey. Dah. Okey, yang ke-9 adalah anak saudara lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa.
anak saudara lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa. Lihat dulu mana dia saudara lelaki seibu sebapa. Ni yang saya bulatkannya. Ni saudara lelaki seibu sebapa. Ni si mati. Ini adik-beradik dia. Okey, ni si mati. Yang nombor 5 ni saya buat saudara lelaki seibu sebapa. Anaknya saya buat ada anak panah. Yang ini nombor 8, anak lelaki, iaitu anak saudara lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa. Yang ke-10, setakat ni boleh nampak gambarannya. Yang ke-10, anak saudara lelaki daripada saudara lelaki sebapa. Mana dia saudara lelaki sebapa? Yang ini. Anaknya, iaitu anak lelaki. Ada buat saya buat anak panah. Nombor 9 ni. Inilah dia yang dikatakan anak saudara daripada saudara lelaki sebapa. Kemudian yang ke-11. Yang ke-11, bapa saudara seibu sebapa sebelah bapa. Lihat carta mana bapa. Ini bapa si mati. Bapa saudara seibu sebapa dengan bapa kita, iaitu nombor 10 ini. Inilah dia. Bapa saudara seibu sebapa, sebelah bapa. Sebab nanti dekat ibu ni dia pun ada saudara lelaki. Yang ini tak termasuk. Yang dikatakan bapa saudara sebelah bapa, yang ini. Kemudian yang ke-13, sepupu lelaki daripada bapa saudara seibu sebapa sebelah bapa. Kalau baca ayat dia pening. Tapi kalau tengok carta baru nampak. Maksudnya apa? Sepupu anak lelaki, sepupu kita yang lelaki daripada bapa saudara seibu sebapa sebelah bapa. Yang inilah nombor 10 ni, bapa saudara seibu sebapa dengan bapa kita, anaknya. Bila kata anaknya, ini dia dengan kita yang di sini adalah sepupu. Anak pakcik kita. Bukan makcik, mesti kena pakcik. Dan pakcik tu mesti adik-beradik bapa kita. Barulah dia termasuk waris sepupu. Sebab sepupu kita, semua kita panggil sepupu. Anak makcik kita panggil sepupu. Anak pakcik kita sebelah mak pun kita panggil sepupu. Anak makcik sebelah mak pun kita panggil sepupu. Tetapi yang dikatakan sepupu di sini adalah anak daripada pakcik, yang mana merupakan adik-beradik dengan bapa. Seterusnya yang 14, sepupu lelaki daripada bapa saudara sebelah bapa. Ini bapa. Sepupu lelaki daripada bapa saudara sebelah bapa sebapa. Yang ini nombor 11. Tetapi bukan dia. Dia ni nombor 12 tadi. Yang ni nombor 14. Anaknya ini. Anak lelaki daripada bapa saudara sebapa. Boleh nampak ya? Sekatnya boleh nampak lagi. Tak nampak pun buat nampak lah ya. Dan yang ke-15, iaitu tuan yang membebaskan hamba-Nya ini. Bekas tuan kepada hamba. Yang dimaksudkan bekas tuan ni apa dia? Dia waktu hidup ada hamba. Kemudian hamba-Nya dibebaskan. Dan hamba-Nya ini bekerja, ada harta. Belum sempat berkahwin dan tiada waris yang lain. Yang ada cuma bekas tuannya sahaja. Maka bekas tuannya dikira waris, mewarisi harta bekas hamba-Nya. Kalau tak ada waris yang lain. Tetapi kalau misal kata bekas hamba ini berkahwin, ada anak, maka bekas tuan tadi dah tak dapat terhalang.
melainkan tak ada langsung waris, barulah bekas tuan hamba ni dapat mewarisi. B. Ahli waris perempuan. Al-warithatu minan nisa. Yang pertama, isteri atau isteri-isteri. Dalam buku ni dia tulis atau isteri-isteri. Kerana kalaulah isterinya ada 2 atau 3 atau 4, semuanya mewarisi harta pusaka. Kadang-kadang orang salah anggap isteri pertama je yang mewarisi, yang kedua tak layak. Salah. Selagi mana dia dikira isteri, bergelar isteri semasa pemilik harta mati. Apa maksud bergelar isteri? Walaupun diceraikan, tetapi masih lagi dalam tempoh iddah, cerai yang raj'i, talak 1 atau talak 2 yang boleh dirujuk, masih lagi dalam iddah 4 bulan 10 hari ataupun 3 kali suci. Selagi mana belum habis tempoh iddah, meninggal dunia suami, isteri ini boleh mewarisi harta. Begitu juga sebaliknya, diceraikan isteri dia, cerai yang raj'i, talak 1 atau talak 2, kemudian ada tempoh iddah belum habis, bininya mati, dia dikira suami yang berhak, yang layak untuk mewarisi harta isterinya. Yang kedua, bagi isteri-isteri yang ramai, bagi isteri-isteri, kalau si mati lelaki ada anak, tak kira anak lelaki atau perempuan, tak kira anak itu bersama dengan dia atau dengan perempuan isteri yang sebelum dia, status si mati ada anak, maka isteri akan mendapat 1/8. Jika si mati tak ada anak, maka isteri akan dapat 1/4. Ada anak 1/8, tak ada anak 1/4. Ini bagi isteri. Anak ni anak siapa? Anak si mati. Walaupun bukan dengan dia, anak tiri dia, anak daripada isteri yang dulu dah meninggal dunia, kahwin dengan perempuan yang baru, isteri yang baru, tak ada anak. Jangan kata suami tak ada anak, ada, walaupun bukan dengan isteri semasa, maka dapat 1/4 kalau tak ada anak. Kalau ada 4 orang isteri macam mana? Bahagilah daripada 1/4 itu. Bukannya seorang 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, bukan. Kalau macam tu dah dapat penuh dah. Kalau 4 orang, habis dah 4/4. Tak, 1/4 tadi dibahagikan dengan berapa orang isteri. Dah azan isyak belum? Dah. Lagi sikit tambah sikit lagi. Begitu juga kalau ada anak 1/8, maka 1/8 itu dibahagikan dengan 4 orang isteri. Kalau ada 4 orang isteri, contoh daripada 1/8 dapat 8,000 ringgit. Contoh, kalau seorang isteri dapat dah 8,000. Kalau 2 orang, seorang 4,000. Kalau 3 orang, seorang 2,000 lebih. Kalau 4 orang, seoranglah 2,000, bukan 8,000 bukan. Habis nanti semua bapak kat bini dia. Yang kedua, ibu kepada si mati. Ini si mati, ini ibu. Yang ketiga, nenek sebelah bapa. Bila kata nenek, dua-dua boleh mewarisi. Satu daripada sebelah bapa dan satu daripada sebelah ibu. Turutan, kalau ada dua-dua, dapat dua-dua. Kalau misal kata, dan nenek ni pula dia ada syarat. Bila nenek ni dapat harta, bila ayah atau ibu tiada. Ayah dan ibu kepada si mati tak ada, yang ada datuk, nenek sebelah ibu dan sebelah bapa, dua-dua dapat. Sama juga konsepnya, bahagi 2. Bukan seorang dapat 1/6 tak. Daripada 1/6 bahagi 2 sebab ada 2 orang nenek. Kemudian yang keempat, nenek sebelah ibu. Yang kelima, anak perempuan. Ini si mati, ada anak lelaki, ada anak perempuan. Yang keenam, cucu perempuan daripada anak lelaki. Si mati ada anak lelaki,
Daripada anak lelaki ada cucu perempuan. Ini yang dikatakan waris, iaitu cucu perempuan daripada anak lelaki. Daripada anak perempuan yang ini, dia ada tak anak? Ada anak lelaki, ada anak perempuan. Yang ini tak termasuk dalam waris. Sebab tu kena jelas bila kata cucu, kena cucu sebelah anak lelaki. Sebab tu istilah Arab cukup jelas. Bila kata anak, ibn atau bin, kita panggil anak lelaki, anak perempuan. Bila kata cucu lelaki daripada anak lelaki, ibnu ibn. Cucu lelaki daripada anak perempuan, ibnu bint. Kita panggil cucu, semua cucu. Tetapi istilah Arab, dia khususkan setiap satu tu ada nama dia. Cucu anak lelaki daripada anak lelaki, anak perempuan daripada anak perempuan. Jadi yang dikatakan cucu perempuan ini daripada anak lelaki si mati. Yang ketujuh, saudara perempuan seibu sebapa. Ini si mati ada saudara perempuan seibu sebapa. Yang ke-8, saudara perempuan sebapa. Sama juga macam tadi, sama bapa lain mak, adik-beradik perempuan. Kemudian yang ke-9, saudara perempuan seibu. Perempuan ini bilangannya sedikit daripada lelaki. Kalau lelaki tadi ada 15, kalau perempuan ada 10 sahaja. Dan yang ke-10, puan yang memerdekakan hamba. Sama juga yang tadi. Ini pun syaratnya jika si mati tak ada waris-waris yang lain ni. Kalau si mati ada waris, maka bekas tuan ini terhalang. Kalau dah tak ada langsung, barulah bekas tuannya akan mendapat pusaka. Kekeliruan dengan nama-nama ahli waris. Amat penting apabila menyebut nama-nama ahli waris tersebut, hendaklah disandarkan kepada si mati. Contohnya, anak maksudnya ialah anak bagi si mati, dan cucu lelaki maksudnya ialah cucu lelaki bagi si mati, bukan cucu lelaki bagi anak lelaki. Perkara ini seharusnya difahami dengan jelas agar tidak timbul kekeliruan berkenaan kedudukan ahli waris kepada perbincangan yang akan datang. Kekeliruan anak dan saudara insya-Allah kita akan sambung pada perjumpaan akan datang. Cuma kena ingat, jika berkumpul ke-25 waris ini, 15 di kalangan lelaki dan 10 di kalangan perempuan, berapa orang yang berhak dapat? Daripada 25 orang ni, 15 lelaki, 10 perempuan. Bukan semua dapat, tak. Ada yang mahjub. Mahjub ni maknanya terhalang. Sama ada terhalang hirman secara total 1 sen pun tak dapat, ataupun mahjub hirman, mahjub nuqsan, daripada banyak jadi sikit. Jika berkumpul 15 lelaki ini dan 10 perempuan, yang dapat hanya 5 orang sahaja. Yang lain langsung tak dapat. Siapa dia? Yang pertama, pasangan si mati, sama ada suami atau isteri-isteri. Yang kedua, bapa si mati. Yang ketiga, ibu si mati. Yang keempat, anak lelaki si mati. Yang kelima, anak perempuan si mati. Datuk tadi daripada bapa terhalang. Adik-beradik tadi yang seibu sebapa, seibu pening-pening kita fikirkan tu terhalang. Dengan sebab ada je anak si mati. Bila ada anak si mati, maka adik-beradik yang lelaki dan perempuan terhalang. Dan anak ni pula anak lelaki. Sebab tu orang dulu-dulu takut kalau tak ada anak lelaki. Anak berapa orang? 6, semua perempuan. Ini kena cari lagi satu lagi ni. Dapat seorang pun jadilah lelaki. So, dia fikir sebab apa? Hartanya tak keluar daripada keturunan dia. Dapat dekat adik-beradik. Bila tak ada anak lelaki, walaupun ada anak perempuan tak dapat mewarisi keseluruhan. Anak perempuan kalau seorang 1/2, kalau 2 orang atau lebih 2/3, maka ada baki lagi. Baki ni tadi, kalau ada ayah, barulah ayah si mati mewarisi 1/6 dan baki ataupun asabah. Kalau ayah tak ada, barulah pergi kepada adik-beradik. Adik-beradik lelaki seibu sebapa dengan si mati.
Tak ada adik-beradik seibu sebapa dengan si mati. Tak ada juga barulah adik-beradik seibu dengan si mati. Seibu ni nanti dia special, dia ada tajuk khas tentang adik-beradik seibu. Dalam keadaan ada adik-beradik seibu dan ada adik-beradik seibu sebapa, seibu pun dapat juga. Jadi kita akan masuk dalam bab yang khusus tentang adik-beradik seibu. Bukan bermakna tiga-tiga adik-beradik ni dapat, tak. Salah seorang yang terdekat dengan si mati yang akan mewarisi dahulu dan selebihnya akan terhalang. Begitu juga kalau ada anak lelaki, adik-beradik terhalang. Bila ada ayah, datuk terhalang. Bila ada ayah, pakcik daripada adik-beradik bapa kita pun terhalang. Bila ada ayah, anak daripada pakcik daripada sebelah bapa kita pun terhalang, sepupu kita. Jadi jangan pening-pening sangatlah dengan yang waris-waris yang tadi. Ada 5 ni tadi, yang lain terhalang. Cukup yang 5 ni ada, yang lain akan terhalang. Bila tak ada, barulah kita jejak yang selebihnya. Bila tak ada anak, bila tak ada ayah, baru kita jejak mana waris lelaki yang lebih dekat dengan si mati. Sama ada adik-beradiknya ke, ataupun pakcik sebelah bapanya ke, ataupun anak daripada pakcik sebelah bapa ke, datuk ke, cucu ke, dan sebagainya. Kalau ada cucu lelaki daripada anak lelaki, anak dah tak ada, anak mati dulu daripada ayah. Jadi ayah ni ada cucu lelaki daripada anak lelaki dia, anak dia dah meninggal dunia. Ada adik-beradik si mati, adik-beradik ni akan terhalang dengan sebab ada cucu ni tadi. Powernya cucu ni sama dengan power anak. Cuma cucu ni terhalang disebabkan ada anak. Jadi bila tak ada anak, cucu ni mengambil alih tempat anak, maka dia akan menghalang adik-beradik seibu sebapa, pakcik, anak daripada pakcik, iaitu sepupu si mati. Jelas? Okey, saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Ada yang terkasar bahasa, terkurus hati tuan-tuan dan juga puan-puan. Ada soalan sebelum kita tangguh, kita tutup. Tepu dah. Tak apa, sikit-sikit. Ustaz, saya nak tanya. Ya. Misalnya kita ada, kita ada kebun 9 ekar, misalnya kan. Jadi kita ada 5. Satu orang tu 1,5 ekar, 1,5 ekar. Mana yang kat 3 ekar tu 2 anak kan? Macam mana? Kita ada kebun 9 ekar. Okey. Jadi kita nak bagi pada anak 1,5 ekar, 1 ekar. Bagi masih hidup. Masih hidup. Okey. Tapi balance-nya ada lagi 1,5 ekar, 1 ekar setengah lagi. Kita bagian pada isteri kita boleh tak? Okey. Masa hidup. Masa hidup boleh. Nak bagi semua kat isteri pun boleh. Masa tu begitu. Jadi kita cakap adanya masa kita hidup, kita bagi pada dia, tapi makan hasil tu kita ayah dulu masa hidup, kita makan dulu. Boleh kan? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia buat macam hibah bersyarat. Sekarang ni dah banyak hibah bersyarat kat syarikat takaful dan sebagainya. Bila kata hibah bersyarat mati dulu baru dapat. Mati baru dapat. Maknanya hasil daripada tanah tu kita boleh makan lagi. Tapi nama tu kita dah masukkan pada dia lah. Boleh juga. Tapi kena hati-hatilah. Sebab kita kenal anak kita. Kalau kita rasa kalau aku bagi tukar nama dia tak jual, dia tak halau aku, tak apalah. Tapi kalau kita takut-takut macam tu, buatlah hibah bersyarat. Buat hibah bersyarat, maknanya dia dapat juga. Bila buat hibah bersyarat, harta ni tadi tak termasuk dalam harta pusaka yang mana akan difaraidkan sebab dia dah dibuat hibah secara bersyarat, ataupun wasiat, ataupun dah bagi langsung masa hidup, bagi terus Nanti tapi hasilnya tu kita masih hidup, kita makanlah dulu, ayahnya makan. Tapi takkanlah nak biar mak ayah tak cukup makan, dah aku sangat dah bagi duit, dah bagi tanah. Tak patutlah macam tu. Kita sebagai anak-anak, bila mak ayah dah bagi siap-siap, kita kena balas. Dah dapat harta, kemudian dibuat lagi mak ayah macam tu, na'udzubillah, dihantar ke rumah orang tua dan sebagainya, na'udzubillah min zalik. Jelas ni ya? Maknanya boleh bagi masa hidup, tak ada halangan. Cuma dia ada cuma. Niat tergantung pada niat kita. Sah tak hibah? Sah. Tetapi niat kita apa? Kalau kita nak bagi hibah semasa kita hidup dengan tujuan supaya
Aku kenal anak-anak aku kenal bini aku, kalau aku mati confirm diorang bergaduh. Sebab kita kenal waris kita, maka bagi siap-siap masa hidup tak ada masalah. Tapi kalau dia niat, aku niat ini supaya nanti aku tak suka anak aku yang ni, yang ni aku tak suka, jadi aku bagi semua dekat anak kesayangan dia masa hidup. Sah tak hibah? Sah. Tetapi dia tidak berlaku adil. Terkait dengan adil, adil ni maknanya apa? Bukan sama rata. Makna adilnya apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalaulah adil ini sama rata, berani ke kita kata Allah tak adil? Sebab bahagian perempuan setengah daripada lelaki? Tak. Tetapi meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu makna adil. Yang sepatutnya mendapat lebih, kita bagi lebih. Yang sepatutnya dapat sikit, kita bagi sedikit. Atas kepandaian, kepintaran kita menguruskan harta kita. Semua yang kita buat ini akan dipersoalkan di akhirat nanti. Tentang harta kita, dari mana kita dapat dan ke mana kita belanjakan. Ini 4 soalan. Salah satunya berkait dengan harta. Sama ada kita bagikan, okey, kenapa bagi? Semua akan dipersoalkan. Jadi tergantung pada niat kita. Standby lah jawapan, siap-siap di hadapan Allah. Dari segi harus kita nak bagi semua pun boleh. Hukumnya sah. Tetapi adil tak kita berlaku demikian. Jelas ya? Ya. Okey. Hukum anak ni dua perkara yang berbeza. Satu soal faraid tadi. Bila kata dia tak nak jadi saksi, maka dia berhak mendapat pusaka. Tapi satu perkara lagi, kalau dia memang betul-betul saksi yang sedia ada, dia je saksi yang ada tapi dia tak nak, itu soal lain. Maknanya hukum tu hukum yang berbeza. Tapi dia berhak tak mendapat pusaka? Berhak. Seandainya ada saksi lain kemudian disabitkan ayahnya tadi, dihukum bunuh, gantung sampai mati contoh. Bukan dia jadi saksi, orang lain, dia berhak mendapat kerana dia tak ada perkara yang menghalang, iaitu dari segi pembunuhan. Tapi dari sudut dia tak nak jadi saksi. Macam kita lah, kita tahu benda ni, sepatutnya kita nampak depan mata kita ada berlaku kemalangan. Pihak polis siap buat announce lagi, siapa yang boleh menjadi saksi, kita tak nak. Maknanya kita menyembunyikan kebenaran. Apatah lagi menjadi saksi yang palsu, saksi yang tipu pula, mensabitkan orang lain yang tak bersalah menjadi salah. Dia perkara yang berbeza. Tapi adakah dia berhak, layak untuk mewaris harta selagi mana dia tidak menjadi saksi, menjadi hakim, ataupun dalam arti kata lain tak jadi punca. Dia tak jadi punca ataupun salah satu sebab berlakunya kematian kepada ayah dia, maka dia berhak untuk mewarisi harta pusaka. Jelas dia? Dari sudut yang lain itu perkara yang lain, tapi dari sudut faraid dia berhak mewarisi harta pusaka. Jelas dari kita. Kalau tak ada, saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah, dan kurang lama itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Ada yang terkasar bahasa, tegur hadis tuan-tuan dan juga puan-puan, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Waalaikumsalam.